para pendengar Ria 897 FM. Saya DJ Casey kembali bertugas menemani anda pada tengah malam ini dalam satu lagi episod Misteri Jam 12. Apa kabar semua? Diharapkan anda dalam keadaan baik dan sihat-sihat belaka. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri dan anda ingin kongsi bersama dengan saya, 669-11897. Anda juga boleh kirimkan SMS kepada saya dengan kodnya kelab KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Saudara ingatlah, Misteri Jam 12 sememangnya hanya satu hiburan sahaja. Ria 897 FM. Saya akan terus berkongsi pengalaman yang pertama pada tengah malam ini. Dan ingatlah, rancangan NJ12 ini hanya satu hiburan. Jangan kita terlampau taksub dan terikut-ikut. Jangan jadikan rancangan ini sebagai panduan untuk anda menimba sesuatu ilmu. Ingat, 100% hanya satu hiburan sahaja. Apa kabar Casey dan juga selamat tengah malam. Nama saya Amiza. Saya ingin berkongsi peristiwa pengalaman yang menakutkan ini berlaku. Kisah saya berbunyi begini. Pengalaman yang ingin saya ketengahkan ini, waktu itu saya dengan isteri saya yang hamil. Bukan anak yang pertama, Kisi. Malah isteri saya hamil waktu itu anak yang ketiga. Lazimnya orang-orang tua mengatakan kalau anak yang pertama darah manis seringkali mudah diganggu dengan kehadiran makhluk-makhluk halus. Tapi Casey, kejadian yang menghantui saya dengan isteri saya ketika isteri saya hamil anak yang ketiga. Memang kami pun tidak sangka dan jangka perkara sedemikian boleh berlaku. Saya dengan isteri telah pun keluar makan malam. Kedua orang anak kami ada di rumah, tidur bersama dengan pembantu rumah. Saya dengan isteri waktu itu anak yang ketiga, isteri hamil masuk bulan yang keempat. Waktu petang hari isteri telefon saya dan kata malam nak ajak keluar makan kerana dah lama kita tak keluar malam. Jadi kata Encik Amizar, Amizar namanya. Encik Amizar mengatakan, jadi beliau pun membawa isterinya pergilah di waktu malam itu untuk keluar late night supper. Setelah kedua-dua anaknya nyenyak tidur, kerana kalau anaknya masih lagi terjaga, mereka pastinya nak ikut. Dan mereka, satu daripada anak Cik Amizar bersekolah. Jadi sekitar 11 lebih malam barulah beliau dengan isterinya keluar. Setelah bersiap sedia, dah mandi, kami pun pergi menuju ke arah tempat letak kereta. Dalam perjalanan, isteri saya pun berkata, Bang, kita balik je lah bang. Saya tak sedap hatilah. Entah macam mana Kisi, saya pusing dan tengok isteri. Saya kata, awak ni jangan macam ni lah. Tadi awak kata awak nak keluar. Saya dah semangat ni. Awak setengah jalan awak kata tak nak. Jangan fikir bukan-bukan ataupun kita bungkus sejenak. Jadi isteri saya kata okeylah. Dia pun setuju dengan saranan yang saya berikan. Hanya isteri sebutkan sekali yang dia tak sedap hati, saya hanya perlu yakinkan isteri saya juga sekali saja. Kami terus pergi ke tempat letak kenderaan. Jadi, keluar daripada letak kenderaan di tingkat 4 multi-story car park, turun ke bawah Kisi. Kata Encik Amizar, abang berlaku bila berada di luar jalan raya utama di kawasan luar rumah saya. Isteri saya bertanya saya satu soalan. Bang, tadi abang turunkan kereta daripada multi-story car park, abang nampak tak ada orang dekat tepi tembok tu? Saya tanya orang, taklah mungkin abang tak perasan tak? Tak bang. Orang tu diri
Tingkat 3 abang pusing, dekat tingkat 2 dia pun orang yang sama masih kat situ bang. Saya toleh tengok isteri, awak ni jangan main-main cakap macam tu. Mungkin sama orang agaknya ataupun lain orang. Tak apalah, kita ingat makan aja lah Jadi Casey, sepanjang perjalanan isteri saya mula berdiam diri. Saya pun tak tahu nak cakap apa pada isteri. Sampai di tempat makan 24 jam di kawasan Bukit Timah Road. Saya pun memesan makanan dan kemudian setelah dapat pesanan, saya pun pulang ke rumah. Dalam perjalanan daripada Bukit Timah, saya ni tinggal di kawasan Woodlands. Pastinya kami menggunakan Jalan Mandai Woodlands Road lah di kawasan itu. Jadi bila nak pulang ke rumah, isteri saya pun berkata pada saya, "Bang, jangan jalan dekat sini boleh bang? Kita pusing jauh sikit." Jadi saya kata pada isteri, "Awak ni jangan fikir bukan-bukan lah. Dari tadi awak cakap bukan-bukan." Saya pun seolah-olah meninggikan sedikit suara saya. Dan isteri saya mulalah kecil hati, merajuk dengan saya. Akhirnya saya tinggalkan kawasan itu dan kemudian saya menggunakan jalan Dairy Farm. Sebelum ini saya menggunakan dari Woodlands pergi ke Bukit Timah, Kisi, Jalan Jurong Kecil. Di sana kan ada 2 kedai makan, Al-Azhar dan Al-Amin. Bila dah beli makan di sana, daripada rumah ke sana menggunakan Woodlands dan Mandai. Tapi oleh kerana isteri saya kata jangan jalan yang sama, saya terpaksa masuk seleku kawasan Dairy Farm. Para pendengar Ria 897 FM, bila berada di kawasan Dairy Farm, ialah dari kawasan itu nak masuk ke BKE menuju ke arah Woodlands, saya terperasan Casey, di tepi jalan ada seorang wanita sedang menggendong sesuatu yang dibungkus dengan kain batik. Bila saya nampak, perhatian saya tertumpu pada wanita tersebut. Saya tak perasan lampu trafik merah. Saya jalan terus menundung ke hadapan. Isteri saya sampai naik peki. "Abang!" Casey, saya tekan brek. Saya langgar Casey kenderaan yang sedang nak belok. Tapi syukur Alhamdulillah isteri saya tidak apa-apa, tetapi dalam keadaan terkejut. Teman-teman Ria 897, kata Encik Amizar, kenderaan saya bahagian depan sebelah kanan saja kemek sedikit. Dan kenderaan yang langgar juga remuk sedikit di bahagian hadapan, cuma bumpernya yang retak ataupun tertanggal saja. Saya keluar, mata saya tak lari bila berbual dengan pemilik kereta satu lagi ni, tak lari daripada menumpu, berikan tumpuan ke arah wanita yang berdiri di tepi jalan. Saya perhatikan wanita tersebut. Sampaikan lelaki Cina yang memandu kenderaan keluar tu toleh belakang tengok apa yang saya sedang lihat. Kemudian dia pusing, "Sir, can I know what are you looking at or not?" Dia tanya pada saya apa yang sedang saya perhatikan. Kemudian saya tengok dia balik. Saya tengok lagi, benda tu masih lagi berdiri. Jadi saya kata, "Oh, never mind." Kami pun tukar alamat, tukarlah particulars dan sebagainya. Kenderaan kami masih boleh bergerak. Dia pun ke belakangkan kenderaan. Saya pun terus memandu. Saya istighfar berkali-kali. Saya tak berani memasuki lebuh raya Kisi. Saya berhentikan kenderaan saya di tepi jalan sebelum nak masuk expressway BKE. Waktu itu saya tanya pada isteri, Mama okey tak Ma? Abang minta maaf Ma Isteri saya menangis tak henti. Abang tengok siapa tu bang? Saya dah kata saya tak sedap hati, abang tetap nak keluar." Casey, saya dah tak tahu nak cakap apa. Saya mohon maaf. Saya kata pada isteri, sorry. Berkali-kali saya ulangi sorry. Barulah hati dah tenang, isteri saya pun dah tenang. Saya pandu masuk ke BKE sampai ke rumah. Casey, sepanjang perjalanan mulut saya komat kamit membaca surah. Dan sepanjang perjalanan saya terfikir-fikir nasib baiklah tidak kemalangan teruk. Dan itulah peristiwa yang tak dapat dilupakan Casey. Sejak hari itu, kalau isteri saya mengatakan yang dia tak sedap hati, ada saja yang tak kena, saya akan dengar kata isteri. Sebab kadangkala naluri seorang isteri lebih kuat daripada seorang suami. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Pendengar Ria 897 FM, itulah kisah yang pertama dapat saya ketengahkan pada malam ini, dan saya akan teruskan berkongsi pengalaman peristiwa selanjutnya di Ria 897. Berikut ini kiriman email yang ingin saya bacakan. Datangnya daripada Pak Samad. Ini dia. Pak Samad bertugas sebagai seorang pekebun
di salah sebuah rumah ataupun di salah sebuah rumah sebuah lah di Singapura, bertugas dengan seorang warga Singapura, Cina Baba lah yang dikatakan di sini. Peristiwa yang tak dapat dilupakan ya. Pak Samad berkongsi pengalamannya dalam rancangan Misteri Jam 12. Tapi sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada DJ Zah Ismail yang semalam telah pun mengambil alih tugas saya berkongsi pengalaman peristiwa yang tak dapat dilupakan. Jadi Zah telah pun melakukan kerja yang baik dan saya akan cuba dapatkan Zah untuk bersama dengan saya dan mungkin bukan baca cerita lah mungkin untuk nantilah kalau ada sesuai masanya akan saya jemput Zah Ismail. Baik, sekarang ini saya akan terus kisah Pak Samad yang ingin diketengahkan ini, peristiwa pengalaman yang tak dapat dilupakan. Kata Pak Samad, Assalamualaikum Kisi, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Pak Samad. Saya bertugas sebagai seorang pekebun bersama dengan seorang warga Singapura, Cina Baba Kisi. Cina Baba ini menetap di rumah sebuah ataupun mungkin rumah banglo, rumah teres tak disebutkan, tapi katanya di sini rumah sebuah lah. Pengalaman Pak Samad bertugas dengan keluarga ini memang cukup menakutkan. Rumah yang mereka miliki adalah sebuah rumah yang baru. Daripada rumah kondominium mereka berpindah ke sebuah rumah landed property lah yang dikatakan di sini mungkin. Jadi saat Pak Samad diundang untuk bertugas, 2 minggu kemudian keluarga ini bercuti. Kesemua ahli keluarga dalam rumah bercuti. Dan keluarga ini pula mempunyai satu ataupun abu lah yang disimpan dalam rumah. Abu itu diletakkan di ruang tamu. Jadi apa yang berlaku? Pak Samad ditugaskan hanya menjaga kawasan luar rumah. Untuk cantas pokok ataupun betulkanlah ataupun sapu daun-daun kering, potong rumput yang panjang. Dan Pak Samad kata saya dibenarkan untuk datang bila-bila masa. Sebab sebelumnya waktu petang ketika itu saya ada tugasan yang lain. Jadi saya datang waktu malam untuk terus kerja membersihkan, mencantas pokok-pokok yang ada di rumah tersebut. Teman-teman Misteri Jam 12, pengalaman Pak Samad yang menyeramkan mula berlaku apabila keluarga ini pergi bercuti selama 2 minggu. Jadi rumah yang Pak Samad bertugas ni dah 2 minggu lamanya. Selepas 2 minggu, keluarga ni pun pergi bercuti. Baru Pak Samad ditinggalkan lah. Hari yang ke-7, ingat lagi Kisi. Hari yang ke-7. Waktu itu saya datang agak lewat sedikit. Saya datang sekitar pukul 10 malam. Masuk ke dalam rumah, saya beri salam. Jadi jejakkan kaki saya terperasan. Sebab rumah orang ni, bahagian bawah rumah tidak ada pintu kayu, semua pintu kaca. Sesiapa yang ada di dalam bergerak boleh nampak. Dan tuan rumah mungkin lupa nak tutup rumah pintu tu dengan langsir. Jadi saya bila masuk, saya terperasan ada perempuan sedang naik tangga dalam rumah yang disebutkan. Apabila saya nampak, saya fikirkan tuan rumah dah balik. Yalah, janji 2 minggu, hari yang ke-7, seminggu dah balik rumah. Mungkin anaknya, saya tak pasti. Jadi saya terus memotong-motong pokok sampailah ke belakang rumah. Di belakang rumah pula, bila saya toleh ke atas terperanjat Kisi. Di balkoni rumah tingkat 3, berdiri seorang wanita tua, sedang memerhatikan saya yang sedang potong rumput, sapu daun-daun kering pada malam 10 malam keadaan saat itu. Apabila saya tengok mendongakkan kepala ke atas, saya terperanjat. Sambil terkejut dibuatnya, saya pun senyum. Saya lambai tangan saya, tetapi wanita itu tidak respon kepada lambaian yang saya berikan. Pendengar Ria 897 FM, Pak Samad pun tak tahu nak buat apa. Saya pejam mata, saya baca surah Ayatul Kursi. Kemudian saya sembuh Kisi. Bila saya dongak kembali ke atas, wanita yang berada di balkoni tingkat 3 hilang serta merta. Sesaat kemudian, saya dengar bunyi anjing menyalak pada malam tersebut Kisi. Dan juga beberapa anjing jiran yang lain menggonggong tanpa henti. Pendengar-pendengar Ria 897, kata Pak Samad, mengikut kepercayaan orang-orang Melayu,
Kalau tengah-tengah malam ada anjing yang menggonggong, pastinya ada benda yang tak kena. Sebab makhluk anjing ni boleh melihat makhluk-makhluk halus dengan begitu mudah. Bila anjing tu menggonggong, saya mula mulut ini komat kamit kisi membaca surah-surah tertentu. Setelah habis saya kerja, saya nak keluar rumah, sempat saya toleh ke belakang. Alangkah terperanjatnya kisi, dalam rumah tersebut, awal tadi saya kata Pak Samad, beliau nampak seorang wanita naik tangga. Kali ini, bila saya nak keluar dari rumah tu, saya toleh ke belakang, terperanjat kisi. Saya ternampak ada seorang wanita sedang duduk dekat tangga. Duduk di tangga rumah tuan yang telah pun mendapatkan khidmat saya untuk membersihkan halamannya. Bila saya nampak, saya terkejut. Kemudian, nasib baiklah saya ada nombor telefon tuan rumah. Saya menelefon tuan rumah keesokan harinya dan tanya bila mereka akan pulang. Dan mereka kata, lagi seminggu lah. Kan saya kata 2 minggu. Kemudian tuan rumah tanya, kenapa? Ada apa-apa yang berlaku? Tak ada. Saya kata, never mind, nothing happen. Saya cuma nak tahu bila balik. Sebab saya kata, rumah tuan lupa nak tutup pintu dengan langsir. Oh ya, jadi dia kata dia benarkan saya masuk dalam rumah. Dia kata, Pak Samad, you have the keys, right? Can you please help me close the curtain? Saya pun, nak tak nak, saya buatlah. Orang dah minta tolong. Jadi keesokan harinya, saya datang awal sedikit. 6.45 petang. Sebab awal tu saya ada tugas di sekolah sebagai seorang pembersih. Jadi saya sampai rumah tu 6.45 petang. Saya masuk ke dalam rumah KC. Buka saja pintu rumah tu memang seram sejuk KC. Tiba-tiba saya dengar bunyi geduk-geduk-geduk. Macam ada benda lari begitu laju. Bila saya dongak ke atas, sekitar 6.45 petang, alangkah terperanjatnya dalam keadaan merangkak. Saya rasalah benda tu berada di tingkat 3 sedang memerhatikan saya di bawah yang nak tutup langsir. Bila saya nampak, saya istighfar sampai bulu rumah saya kurang meremang. Saya tarik langsir keluar dan terus kunci pintu. Itulah pengalaman kisi rumah yang saya bertugas. Setelah sekian lama bertugas di rumah itu, barulah saya tahu dalam rumah tu rupa-rupanya ada abu yang disimpan milik ibu yang telah pun mati meninggal dunia, disimpan dalam rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam Gisi. Pendengar Ria 897, kalau anda dalam situasi Pak Samad, anda tahu rumah tu ada gangguan, kemudian anda telefon tuan rumah nak bertanyalah ada tak ahli anggota yang balik awal daripada jadual yang telah pun ditetapkan. Bila tuan rumah bertanya kenapa, mestilah nak kena jawab. Takkan nak bilang dalam rumah ada hantu kan. Pak Samad pun mencari alasan dan mengatakan memang benarlah tuan rumah lupa nak tutup langsir. Ya, yang beliau gunakan rumah tersebut adalah semuanya pintu kaca. Jadi bila langsir tak tutup, dapat lihat dalam rumah. Sekarang ini Pak Samad dah kelihatan ternampak sesuatu. Pak Samad rasa takut dan kalau anda jadi Pak Samad, tuan rumah kata, boleh tak tolong tutupkan langsir dalam rumah. Anda masuk dalam rumah lah, Pak Samad kan ada kunci. Apa anda akan buat? Adakah anda kata, okey tapi tak buat? Ataupun mungkin Pak Samad upah orang suruh teman macam mana? Dan Pak Samad terpaksa datang rumah tu paling awal pun 6.45 kata saya sini petang sebab waktu pagi itu beliau bertugaslah di salah sebuah sekolah ni sebagai seorang pembersih. Jadi sebab itulah kalau malam tu kira ini dipanggil kerja overtime lah tambahan. Jadi bagaimana kalau anda dalam situasi Pak Samad? Kita akan teruskan dengan kisah misteri di FM 897. Banyak sangat kisah ingin saya bacakan dan juga anda boleh hubungi saya di 669-11897 dalam Misteri Jam 12. Selamat tengah malam para pendengar Ria 897. Kisah selanjutnya ingin saya bacakan datangnya daripada Rafidah. Berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah yang Rafidah ingin kongsi sama ini, pengalaman yang menyeramkan ini apabila beliau bermalam di rumah kakak iparnya. Waktu itu suami dengan saya ni katanya di sini memang penggemar rancangan Misteri Jam 12.
Memang tidak pernah kami tinggalkan untuk mendengar rancangan ini, baik di udara mahupun yang dirakamkan melalui saluran YouTube. Apa yang berlaku teman-teman Misteri Jam 12, Rafida berkongsi peristiwa pengalaman beliau ketika suaminya outstation. Setelah mendengar rancangan ini beberapa kali, mendengar nasihat orang-orang tertentu, jadi bila suami dapat berita yang beliau akan outstation selama sebulan, suami dengan beliau pun dah merancang. Katanya di sini, bang, kalau abang outstation boleh tak bang saya tidur rumah Kak Maya. Kak Maya ni adalah kakak ipar lah kepada Rafida. Jadi suami pun setujulah dengan cadangan yang diberikan oleh isterinya. Bila suaminya setuju dengan cadangan yang diberikan oleh isterinya, bila waktu suami nak berangkat pergi outstation selama sebulan, hantarlah rumah kakak ipar ataupun rumah kakak suami lah. Dan rumah ini terletak di salah sebuah kawasan di Punggol. Jadi apa yang berlaku di Punggol ni, tak nak sebutlah Punggol mana. Ingat, setiap kisah hanya satu hiburan, jangan mudah kita percaya. Ini mungkin hanya kisah yang direka, ya. Jadi jangan mudah kita rasa takut. Baik, berbalik pada kisah. Bila duduk rumah kakaknya di Punggol, pada mulanya tak ada apa-apa kisi. Saya macam biasalah dengar MJ12. Saya bawa sekali kisi, ada satu radio kecil yang saya beli. Dan saya tak berani sebenarnya nak dengar rancangan MJ12 menggunakan earphone, sebab sound efeknya lebih jelas kalau dengar pakai earphone. Saya pun bawa radio kecil letak di atas katil. Kakak ipar saya ni memang jenis yang tak dengar langsung. Pukul 9 lepas isyak kadang-kala dah masuk tidur dengan suami. Jadi saya ni pula suka berjaga malam, dah satu tabiat kisi. Bila suami tak ada, kesorangan, kesepian, dengar pun seram, tapi tetap nak dengar juga. Saya dapat bilik saya ni memandang ke arah koridor rumah. Cuba anda bayangkan teman-teman Misteri Jam 12. Satu kali tu Casey benar bercerita tentang satu gangguan dalam rumah dan terdengar bunyi orang ketuk sesuatu. Saya fikirkan sound effect tu dalam sound effect Casey putarkan. Saya tak perasan Casey, berkali-kali ketukan yang saya dengar. Pendengar Ria 897 FM, Rafida pun tidak indahkan ketukan tersebut, memandangkan dia ingatkan itu adalah sound effect yang saya putarkan. Apabila saya putarkan lagu, rasa seram mula timbul. Teman-teman Misteri Jam 12, cuba anda bayangkan. Kata Rafida, walaupun Casey dah putarkan lagu, saya masih dengar ketukan tapi bunyinya halus saja. Jadi pendengar Ria 897, barulah saya tahu, kata Rafida, ketukan tu sebenarnya datang dari tingkap dalam bilik yang saya sedang baring. Saya pun cuba buka tingkap tu perlahan-lahan, tapi di luar tidak ada orang. Hairan Casey. Entah macam mana, saya pun rasa niat di hati nak minum air. Memandangkan Casey kalau putar lagu bukan 1 sampai 2, 3. Boy, basah kan nampak? Jadi saya pun, tak apalah, aku pergi buat air. Saya pun masuklah ke dapur kakak saya dan bancuh air sejuk. Setelah saya bancuh, dah cucilah alat yang saya gunakan, sudu tu, saya pun mengangkat gelas saya masuk ke dalam bilik. Apabila saya masuk bilik, awal tadi saya lupa nak tutup tingkap. Alangkah terperanjatnya Casey. Casey nak tahu tak? Saya nampak ada muka orang ni, punyalah besar, sedang memandang ke dalam bilik, memandang ke arah saya dengan suara yang menakutkan. Assalamualaikum. Air minuman yang saya pegang terjatuh, Casey. Saya tercegat, mata saya terbeliak, saya terus terpekik ketakutan. Kakak ipar saya dengan abang ipar sampai terbangun. Keluar dari bilik tengok saya habis. Depan bilik tumpah dengan air. Saya dah tak boleh bergerak. Semput dibuatnya. Nafas tercungap-cungap. Kakak ipar saya terus tarik saya baring di atas sofa. Abang ipar ambilkan secawan air, baca dan sapukan ke muka saya. Dan tanya kenapa saya tak boleh bercakap, Casey. Malam itu saya disuruh tidur di dalam bilik study room. Study room tak ada tingkap. Jadi saya terpaksalah dengan bantal dan tilam baring dalam bilik itu. Itulah pengalaman saya, peristiwa yang tak dapat dilupakan. Nak cerita panjang pun saya rasa saya patut hentikan kiriman email ini di sini. Rasa tak sedap hati pula.
Terima kasih Casey dan selamat tengah malam. Itulah kisah daripada pendengar kita. Ya, bila saya dengar kisah ini ketengahkan, saya cuba bayangkan saya dalam situasi Rafidah ini memang menakutkan. Dan memang betul daripada kiriman email yang saya terima ni, ceritanya berhenti mendadak dan katanya setakat di sini boleh bercerita. Sebab saya tahu kadang-kadang bila kita type email ni, mungkin waktu malam petang ke tak tahulah, bila perasaan takut mula menghantui, kita dah mula tulis ataupun type yang bukan-bukan ataupun cuba ringkaskan kisah, dan mungkin perasaan yang dirasakan oleh Rafidah samalah macam saya bayangkan awal tadilah. Pengalaman yang berlaku ini kata pepatah ni, Rafidah niat di hati duduk rumah, kata suami tak mau duduk rumah kakak ipar. Keluar mulut singa, masuk mulut buaya, macam itulah. Keluar rumah sendiri ingatkan nak hilangkan rasa takut. Duduk rumah kakak ipar, konon ada teman. Duduk sorang-sorang dengan orang ketuk tingkap. Yang awak Rafidah buka tingkap, kenapa tak tutup balik? Kan dah terkena. Baik, terima kasih bagi anda yang sedang memantau siaran Misteri Jam 12, dan terima kasih juga saya nak ucapkanlah nantilah kejap lagi ucapan saya terima kasih bagi anda yang hadir untuk konsert. Nanti saya akan beri pendapat pandangan saya tentang konsert Misteri Jam 12 yang baru saja berlalu. Baik, saya sebenarnya telah pun uploadkan satu video yang saya rakamkan di 3 tempat yang dikatakan berantai dan sebagainya lah. Ini kata orang, tak tahu sejauh mana kebenaran. Dan di sana tu saya baca kiriman email yang berkaitan dengan tempat itu, dialami oleh pendengar-pendengar yang kirimkan email. Dan bila saya tengok komen-komen yang diberikan tentang video tu, saya terperanjat lah. Ada yang kata video ni penampakan sesuatu dan sebagainya. Tapi ini mungkin agaknya imajinasi anda, saya pun tak pasti. Sebenarnya saya pun sendiri tak boleh mengesahkan kebenarannya, sebab bila merakamkan video tersebut pun saya tak nampak apa-apa kecuali anjing yang menggonggong, yang menyalak tak henti, dan juga nyamuk yang tak henti terbang dan sebagainya lah. Tapi bila saya lihat kembali video yang disebutkan, ada satu masa ni pada waktu 9 minit 2 saat di salah sebuah, di bus stop lah yang disebutkan tu. Baru saya terperasan macam ada, tak tahulah, bayangan ke benda putih, saya tak pasti. Mungkin itu lalat ke, nyamuk ke yang terlampau dekat ataupun kumbang yang terbang terlampau dekat dengan lens dan menyebabkan efek tersebut lah. Saya peranjak lah dia lalu lalang 2-3 kali Jadi tak tahulah sejauh mana yang saya nampak tu seolah-olah benda tu benar ataupun tidak. Saya sendiri pun tak boleh mengesahkan kebenarannya. Anggaplah ini semua hanya kebetulan, dan mungkin waktu malam tu kan kadang-kala kalau nyamuk tu bergerak ke, kumbang bergerak depan kamera lens tu, seolah-olah kita akan fikirkan macam-macam lah. Jadi fikir yang positif, yang baik-baik aje lah. Saya pun terpanjat sendiri. Dan itulah, video ni dah mempunyai banyak sangat views tapi di sini tetap hanya tunjuk sedikit saja. Tapi awal tadi saya periksa, dalam masa satu hari dah ada 17,000 views. Terima kasih bagi anda yang menonton dan menyebarkan video ini. Kalau ada kesempatan yang lain, saya akan cuba buat lebih banyak video untuk anda lah. Tapi tengoklah memandangkan sekarang ini orang yang disayangi sedang tidak sihat, jadi saya harus beri tumpuan perhatian padanya lah. Baik, saya akan teruskan dengan kisah-kisah misteri anda di FM 897. Yang lain boleh hubungi saya. Kita akan buka talian 669-11897. Dan Misteri Jam 12 pastinya memang hanya satu hiburan sahaja. Pendengar Ria 897. Saya akan teruskan dengan pemanggil kita di 669-11897. Selamat tengah malam Kak Wati, apa khabar? Khabar baik, Casey. Ini dia Kak Wati yang juga turut bersama dengan kita untuk konsert Misteri Jam 12 yang berpakaian macam Cik Pun Ya, yang berdukung anak menang. Itu dia, siap dengan darah-darah semua Ya. Wah, saya memang betul kagum lah Kak Wati. Dia bila anda datang tu anda dah siap ke ataupun dari rumah anda siap ke, macam mana? Taklah, pasal Kak Wati dari rumah jahit dulu lah. Jahit dulu. Tapi yang kawan-kawan lain tu memang tak tahu yang Kak Wati surprise kan. Lepas tu Kak Wati cakap yang Casey Kak Wati nak surprise kan. So Kak Wati datang sana, duduk cepat-cepat, make up. Lepas tu anak Kak Wati kan, ibu nak buat apa? Nak make up lah kan. Tapi memang Kak Wati tak sangka yang ada pertandingan ni lah. So lepas tu dah pukul berapa tu, malu juga Casey. Kak Wati terus sarung lah kan. Tak apalah kan, nak happy-happy ingatnya gitulah. Tapi
dapat juga, alhamdulillah lah. Terpilih lah antara yang terbaik. Dan nanti saya cuba uploadkan kalau ada gambar Kak Wati. Saya rasa ada, saya petik nanti uploadkan di Facebook saya ataupun Facebook Ria, dan boleh lihat macam mana seramnya Kak Wati berpakaian seperti Cik Pun. Dan Kak Wati pada malam ini ada ingin berkongsi pengalaman tentang apa Kak Wati? Silakan. Pengalaman Kak Wati tahun lepas lah ini anda alami ke atau macam mana? Kak Wati. Silakan. Pasal Kak Wati punya tempat kerja lah. Pasal Kak Wati kerja kat Marina lah tak cakap kat mana Kak Wati ni kerja di tingkat tu sampai habis tingkat 50. Tapi Kak Wati kerja tugas 47 lah. So Kak Wati kerja. Satu tingkat tu mesti nak 3 orang lah kan. So selalu satu budak ni suka kacau-kacau Kak Wati lah kan. Tapi bila office kan, kalau dia punya lampu, kalau tak ada orang dia tak buka lah, automatik lah kan. Tapi bila Kak Wati lap tu ke tempat komputer tu, Kak Wati saya rasa ada macam ada orang tau KC. Kalau bilang budak ni nak takut-takutkan aku ni. Tapi Kak Wati fikir balik, kalau dia mesti lampu tu buka tau KC. Kalau walaupun kita jalan jauh sikit pada tempat yang gelap tu, dia akan buka tau KC. So Kak Wati pun diam lah kan. Kak Wati buat kerja Kak Wati sendiri lah. So 2 kali lah Kak Wati tertoleh, Kak Wati baca lah apa yang Kak Wati tahu Kak Wati toleh lembaga hitam lah KC. Pasal biasalah tempat-tempat gini kan, orang kalau dah balik jadi Kak Wati tak layankan sangat lah kan. Bila kadang-kadang pun kalau Kak Wati pergi toilet tu pun rasalah kan bau dia apalah. Tapi Kak Wati punya fikiran ingat itu mesti fresh punya inilah kan kat toilet kan. Bila Kak Wati tugaskan balik, kawan Kak Wati yang budak yang selalu kacau Kak Wati ni, dia kat depan tau dengan yang kawan Kak Wati lagi satu. Dia kata, Kak kenapa lambat? Kak Wati kan tak ada apa-apalah, korang buat kerja korang lah, aku memang lambat sikit lah. So lepas tu tak salah kawan Kak Wati tingkat 49 gitulah, dia pun bercerita pasal dia orang kalau dah habis kerja, dia orang nak kena tahu ubat tu tempat Kak Wati lah kan. So dia orang dia bercerita, dia kata aku nak turun sini kan macam bau wangi tau. Habis Kak Wati senyum main lah, Kak Wati dah lah anggapkan kita nak kerja KC nak cari rezeki tak apalah, memang biasalah gitulah KC tempat sana dan pasal kita biasalah 3 orang aja kan kadang-kadang kan. Kadang-kadang kita macam himbau-himbau, tapi yang tak layan sangat lah KC. Kalau layan kan nanti kita yang takut So saya kadang-kadang kalau kawan-kawan Kak Wati cerita, Kak Wati dengarkan aja. So macam ini kan, tu pasal Kak Wati bilang kita pergi tempat KC ke apa kan. Dan malam tu dengan kawan-kawan Kak Wati, dengan adik-beradik Kak Wati, Kak Wati beli 55 tiket. Wah, terima kasih Kak Wati KC Kak Wati ucapkan doakanlah orang yang terbaik, orang yang KC baik ini. Kak Wati doakan semoga dia selamat Terima kasih Kak Wati ada hal nak cakap. Okey, sebentar Baik, saya akan teruskan dengan kisah anda sebentar nanti di Ria 897 FM. Dan saudara, sebentar nanti akan saya kembalilah memberi pendapat pandangan saya tentang konsert Misteri Jam 12 dan juga ucapan sekali lagi terima kasih dari saya. Baik, pendengar Ria 897, terima kasih bagi anda yang masih setia bersama saya KC. Dan saya minggu lepas cuti, dan minggu ini cuti yang tak dijangka lah terpaksa saya ambil lah atas sebab-sebab tertentu. Dan terima kasih bagi anda yang telah pun hadir untuk konsert Misteri Jam 12 Jangan Takut Hantu. Wah, 6,000 penonton hadir menyaksikan konsert ini. Bukan saja konsert menyanyi, ada pertandingan, ada video, saya juga sempat bercerita, saya juga sempat menyanyi akustik bersama dengan anda, dan banyak lagi lah sebenarnya berlaku. Dan pastinya lah kalau ada kegenjutan, setiap perkara yang kita lakukan mesti ada yang boleh diperbaiki. Jadi kalau mungkin ada yang kurang-kurang di sana tu, kita akan cuba perbaiki. Dan terima kasih, kami ambil kira setiap maklum balas sebagai sesuatu yang serius dan harus kita gunakan sebagai satu batu landasan yang kita boleh gunakan lah untuk memperbaiki. Mungkin kalau ada tahun depan, ini pun pertama kali diadakan dan sambutan cukup meriah. Saya suka sangatlah datang dengan keluarga, ada dari jauh, dari pintu gerbang masuk. Dari jauh saya nampak ada yang angkat tingkah gulung, babe. Ada dengan mangkuk tingkat, siap dengan plastik bag semua.
Jadi itulah antara perkara yang ingin saya lakukan. Matlamatnya adalah satu perhimpunan keluarga yang baiklah, mengeratkan lagi hubungan antara anak-anak dengan ibu. Ada yang makcik ni jalan kakinya sakit tetap datang, anak-anak tetap pimpin tangan. Bagus. Dan itulah yang saya inginkan. Dan terima kasih bagi anda yang hadir, yang pakaian macam dragon ada, macam hantu Adam Family ada yang pakaian macam pocong. Macam mana lah awak datang macam tu Saya pun tengok, saya terkejut. Ada berpakaian dengan siap make up leher seolah-olah dikelah. Dan terima kasih bagi anda yang hadir, dan saya betul-betul menghargai setiap kehadiran anda. Dan terima kasih juga bagi anda yang telah pun sama-samalah bersama dengan saya pada malam tersebut mendapatkan CD VCD Misteri Jam 12 Jangan Takut Hantu, kompilasi lagu-lagu Misteri Jam 12 yang telah pun anda dengar selama beberapa tahun ini. Jadi juga dalam CD VCD itu dimuatkanlah filem pendek Saka Mak Mina. Bagi anda beli, terima kasih. Anda boleh simpanlah, jadikan kenangan Misteri Jam 12 saya ada satu kopi macam tu. Terima kasihlah. Dan ada juga walaupun konsert kata 2 jam suku, tapi terlebih sampai 3 jam lah. Sebab apa? Banyak benda yang kita tak dapat elakkan lah. Jadi harap-harap terima kasih lah. Kalau yang terbalik agak lewat tu, mungkin mohon maaf lah kerana sampai 3 jam itulah macam saya kat sini on air, kalau dah bercerita jam 2 suku pun saya tak perasan. Siapa pula ketuk pintu malam-malam macam ni. Jadi yang datang, yang hadir itu memang cukup ramai. Yang berpakaian lagi mengikut tema, saya ucapkan ribuan terima kasih. Memang amat terharu lah, begitu ramai seolah-olah tu konsert macam itulah. Saya tak pernah lihat orang begitu ramai depan saya. Paling ramai saya pernah lihat adalah ketika APM lah. Tapi ini antara dia panggil acara yang kecil-kecilan ni, kalau ramai datang macam sampai duduk di belakang, wah, satu penghargaan yang cukup baik. Baiklah, tengoklah tahun ini, tahun 2012 dah pun kita langkahkan kaki. Selamat tahun baru kepada anda semua. Dan mungkin tahun ini apakah rancangan saya untuk anda, nantikan sajalah. Saya duduk akan discuss dengan bos-bos saya lah tahun ni apa boleh buat buat buku ke, buku Misteri Jam 12, audiobook ataupun buku yang biasa, ataupun nak buat filem penuh Misteri Jam 12 dengan bajet yang lebih besar lagi. Ada hantu-hantu yang betul hantu yang betul. Tak boleh dangerous maximum. Dan saya akan teruskan dengan kisah-kisah. Baik, saya akan teruskan dengan kisah pengalaman misteri. Tapi sebelum tu memang patut saya undang lah iaitu Za Ismail. Za, cuba test mic sikit Za. Boleh? Sana Za kau selalu salah mic Za. Baik Za, cuba Za. Test mic. Pada betul Za. Baik, Za Ismail telah pun ambil alih tugas saya semalam Za. Jadi kalau mak cakap sedapnya kau menyahut saya Za, ingat Za Ismail telah pun mengambil alih tugas saya semalam. Saya? Baru betul. Betul Ya, dan semalam macam mana Za perasaannya? Semalam saya rasa yalah amat menyeramkan lah. Kalau nak cakapkan tu bahasa saya sampai tu kan terbalik lah. Betul-betul ni tak belik. Pintu konti yang awak tutup ni saya buka. Dua-duanya saya buka. Saya betul. Saya kadang-kadang pun rasa macam tu. Dan ketika konsert anda hadir juga untuk menyaksikan dan ribut dahsyat sekali. Kalau awak berada di atas pentas melihat ke arah saya, di kalangan momok yang kat bawah, saya tak nampak jelas sangat. Sebab di atas pentas lampu terlampau memanjar ke arah mata ni, jadi sampai ke belakang kisah yang gelap-gelap yang tak nampak ke belakang tu sebenarnya orang bukan pokok-pokok tu orang tau. Jadi itu dia. Terima kasih bagi anda. Dan Za Ismail berkongsi pengalaman Misteri Jam 12 malam. Ramai suka. Dan nantilah kalau ada mungkin rezeki Za boleh cover lagi lah Za. Dan seperti saya katakan rancangan Misteri Jam 12 ni sememangnya hanya satu hiburan. Itu yang nak kita fikir lah. Jangan terlampau kita taksub lah, ikut-ikut sangat. Jangan sebab memang tak dibenarkan pun. Kita boleh tahu benda ni wujud mungkin ada di antara kita lah. Tapi kalau nak terus takut, percaya, jangan. Sebab kita tak boleh takut dengan benda ni. Betul tak Zah? Betul. Betul ketawa nampak, takut nampak. Saya pun macam awak juga. Kalau waktu-waktu saya segan saya akan keluar sekejap, ambil angin lebih baik ambil uduk lah. Baik, Za Ismail akan mungkin Za apa-apa nak kata ke pada para pendengar sebelum saya ceritakan terus hingga pukul 1 pagi nanti? Nak cakap apa? Saya pun nak dengar ni cerita. Nak dengar cerita Cik, awak nak cerita satu ke? Tak apa. Saya kat sini dalam rangka belajar. Tadi sebenarnya saya memperhatikanlah cara-cara awak mengendalikan MJ12 ni. Bukan apa kan, masih baru kan. Jadi
Lebih banyak latihan tu, InsyaAllah lebih baik lah. Baik, terima kasih pada Zah Ismail yang sudi datang malam-malam ni bersama dengan saya dan nak belajar sesuatu lah. Terima kasih Zah. Alright. Baik. Itulah teman saya dan kita akan teruskan kisah anda dalam MJ12. Dan saudara, sebentar nanti anda akan nikmati ataupun anda akan dengar sebuah kisah. Ini tentang pohon yang dikatakan sini pohon beringin yang diceritakan oleh seorang pendengar, tapi saya tak tahu pula tempat ni ada pohon beringin wujud atau tidak. Yang diceritakan siapa ni? Mana ni? Tadi ada. Ini dia, Faizal. Berlari-lari anak di Jurong Lake. Dan kejadian ini berlaku di kawasan Jurong Lake berdekatan dengan pohon beringin yang terdapat di sana. Adakah benar di kawasan Jurong Lake ni, Tasik Jurong ni ada pohon beringin? Kalau anda pernah lihat, mungkin anda boleh katakanlah ada atau tak ada. Tapi pengalaman Faizal, dan saya hairan betul daripada kiriman yang saya terima SMS ni. Faizal berlari-lari anak pukul berapa? 1 pagi. Cik naas kan? Baiklah, kita akan teruskan dengan kiriman-kiriman. Saya akan berkongsi pengalaman Faizal tentang beliau berlari-lari anak di taman ataupun di kawasan Jurong Lake. Satu lagi kisah ingin saya ketengahkan adalah pengalaman peristiwa daripada Kak Mona berkongsi pengalaman. Kak Mona seorang pemandu teksi wanita, dan beliau pernah mendapat seorang penumpang yang menyeramkan. Apakah kisah kedua ini akan saya beritahu anda? Ikuti saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Faizal. Nama saya Faizal dan ingin saya ketengahkan pengalaman saya yang terjadi pada tahun 2011. Kisah kiriman SMS Faizal berlaku tahun 2011 sekitar bulan 7. Waktu itu saya ni semangat, Kisi. Baru saya telah pun menjalani perkhidmatan negara tahun yang pertama. Dan saya memang semangat buat latihan sebab saya nak ambil satu kos lah yang memerlukan stamina yang kuat. Pagi, petang, siang, malam tak putus saya daripada berjogging ataupun berlari-lari anak, kata Faizal. Rumah saya di kawasan Jurong, berdekatan dengan rumah saya Jurong Lake ataupun Taman Jurong di Tasik. Dah banyak kali saya berjoging di sana ataupun berlari-lari anak di sana, tetapi tidak pernah pun mempunyai rasa takut ataupun terkena apa-apa gangguan di sana. Pada bulan Julai tahun 2011, antara satu malam yang saya berlari-lari anak. Waktu itu pukul 1 pagi, Kisi. Sedang saya berlari-lari anak, dari jauh saya kelihatan seperti ada orang di sebalik pohon beringin dekat kawasan itu. Apabila saya menghampiri pohon tersebut, bau wangi yang teramat sangat, Kisi. Seolah-olah macam ada orang yang baru kenakan minyak wangi dan lalu dekat kawasan yang saya jogging. Kisi, perasaan takut mula timbul. Kiri jauh, kanan pun jauh. Jauh dari apa? Jauh daripada main road, jauh dari orang. Saya dah masuk dalam sangat. Jadi nak tak nak saya teruskanlah jogging saya. Bila dah sampai dekat kawasan yang bau wangi, Kisi, bulu roma saya meremang. Daripada lari ataupun berjogging laju, entah macam mana langkah saya mula perlahan-lahan. Saya terhenti seketika apabila terdengar suara wanita seolah-olah menyanyi di salah sebuah pohon beringin di tepi tasik dekat dengan kawasan saya berjogging. Pendengar Ria 897, kata Faizal, apabila saya terdengar benda tu, saya tiba-tiba secara automatik terberhenti. Bila saya terhenti, mata saya berkeliaran tengok kiri kanan dan terus terpacak di hadapan pohon beringin. Takkanlah suara ni datang dari belakang pokok ni Tercungap-cungap nafas sebab berhenti mendadak selepas berlari-lari anak beberapa round ataupun pusingan. Saya cuba redahkan diri keadaan. Kemudian saya pandang lagi dekat pohon tu, tak nampak apa-apa, tapi Kisi dengar suara orang. Kisi, lat beberapa minit
Di belakang saya, kring, 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 bunyi basikal. Toleh belakang, ada seorang pakcik Melayu kisi, kayuh basikal. Lalu di tepi saya, dari jauh, oi, 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 tepi, tepi, balik, balik, balik. Pakcik tu seolah-olah bercakap macam tu dekat saya. Jadi saya pun tengok pakcik tu tunggang basikal lalu di tepi saya. Kemudian dia sempat toleh belakang. Budak, balik, balik. Kalau kau tak takut, kau balik, balik. Kemudian dia belok kanan, masuk ke kawasan tempat letak kereta, menuju ke arah McDonald kalau tak silap saya. Saya pun apa lagi kisi, saya pusing ke belakang, saya pecut. Baik-baik nak berjogging, saya sprinting kisi sampai ke main road. Bila sampai di main road, tercungap-cungap saya dibuatnya. Dan itulah pengalaman yang tak dapat dilupakan ketika berada di sana. Saya ceritakan perkara ini kepada ibu saya. Ibu saya mengatakan, dekat kawasan tu pernah beberapa kali ada orang buang anak. Dan juga pernah ada budak mati lemas. Saya tak pernah dengar cerita ni pun. Tapi ibu saya kata pernah beberapa tahun yang lalu. Terima kasih. Dan juga selamat tengah malam KC. Yang ikhlas dari Faizal di Jorong. Pendengar 897 FM, saya akan terus berkongsi pengalaman peristiwa. Yang ini kalau tadi dari Faizal, seorang penduduk di kawasan Jorong. Ini dari Kak Mona, seorang pemandu teksi kaum Hawa. Selalunya kalau kita dengar pemandu teksi ni kaum Adam, orang lelaki lah. Dan Kak Mona memandu teksi adalah seorang wanita. Beliau memandu teksi shift malam. Sebabnya katanya di sinilah alasan setelah saya menderas kiriman beliau. Beliau mengatakan alasan kenapa memandu di waktu malam, waktu siang hari sibuk menguruskan anak, menguruskan keluarga. Beliau adalah seorang ibu tunggal, suaminya meninggal dunia. Mengikut apa yang dikata di sini. Tapi beliau katalah, ada disclaimer, saya tak pasti. Tapi saya rasa selain daripada ajal dah sampai, ada juga orang yang membuat suami. Sebab suami saya sakit angin ahma. Dan katanya di sini angin ahma yang dialami, diserang suami saya lebih kurang lamanya setahun. Barulah dia mengembuskan nafas yang terakhir. Suaminya sihat walafiat. Daripada pengalaman yang diceritakan sedikit tentang pengalaman suaminya, sihat walafiat, bekerja katanya di sini sebagai seorang kontraktor, ubah elok, boleh angkat benda yang berat. Sampailah satu hari bila dia balik, dia kata belakangnya sakit, dia bangun, dia baring. Kemudian keesokan paginya bila isteri kejut nak solat subuh, terus tak boleh bangun. Dan dari situlah penyakit angin ahmah dialami oleh suami. Jadi kata Kak Mona ni memang sesuatu yang mengejutkan lah. Tapi kata beliau bukan nak cerita tentang suami. Tapi kali ini nak cerita tentang pengalaman Kak Mona memandu teksi di waktu malam. Mendapat seorang penumpang yang menakutkan. Kata Kak Mona, saya pernah kisi mendapat seorang penumpang yang menahan teksi saya. Kejadian ini berlaku di mana agak-agak anda? Kejadian ini berlaku apabila saya memandu dekat kawasan Teluk Belanga. Waktu itu saya daripada kawasan Bukit Merah turunkan seorang penumpang di Bukit Merah. Setelah itu saya memasuki kawasan Bukit Purmai. Di Bukit Purmai lah, dekat dengan Teluk Belanga ni, teksi saya ditahan. Betul-betul ada satu tangga. Tangga ni tinggi, betul-betul dekat dengan bukit. Di depan tangga tu lah ada seorang makcik tahan teksi. Saya nampak makcik ni waktu tu dah pukul 12 lebih tengah malam. Saya pun berhenti. Bila berhenti, makcik ni macam biasalah masuk dalam teksi saya. Saya tanya nak ke mana? Dia kata bawa dia pergi taman ataupun Labrador Park. Saya pun, kenapa makcik ni malam-malam nak pergi Labrador Park? Saya pun tak banyak soal, dalam hati lah bertanya. Saya pandu. Sepanjang perjalanan, saya tengok dia di cermin, dia tak tengok muka saya. Dia tunduk ke bawah saja kisi. Dan saya rasa pelik. Di tangannya, ada sesuatu yang dibungkus dengan kain batik. Benda tu dibungkus, dibalut, dililit macam itulah. Dan sebelah kanannya pula, ada beg. Beg yang dibuat daripada kain, seolah-olah macam kantung yang besar. Jadi bila saya pandu tu,
Dalam jarak lebih kurang 200 meter daripada saya jemput dia, teksi saya bau pacai kisi. Kuat sangat. Takkanlah makcik ni bau pacai Kemudian saya pun bukalah tingkap perlahan-lahan. Saya buka tingkap bahagian depan tempat duduk saya lah. Saya turunkan sedikit saja, kata Kak Mona. Bila memandu dah turunkan sedikit, bau makin kuat tapi kurang sedikit sebab angin tiup di dalamnya. Jadi Kak Mona menceritakan, bila dah masuk dalam kawasan jalan di Labrador, saya tanya makcik nak berhenti mana. Dia kata, kau tunggu sini sekejap boleh? Makcik ambil barang. Dalam hati lega lah. Oh, rupa-rupanya nak ambil barang dari kawan ataupun anaknya. Saya pun tunggulah dalam teksi. Makcik tu tak angkat pun kisi. Beg dengan barang yang dibungkus masih letak di belakang. Oleh kerana bau pacai kuat sangat, makcik tu keluar. Lebih kurang sesaat kemudian tu, saya pun keluar dari teksi, buka semua 4 tingkap bila makcik tu tak ada. Bila dia ada, tak sedap hati pula kisi. Nanti dia ingatkan saya ni tak tahan dengan bau busuk. Jadi dia dah tak ada, saya buka 4 tingkap, saya keluar teksi untuk ambil napas sedikit. Saya tunggu lama kisi. 5 minit, 10 minit, 15 minit, meter masih lari. Makcik tak sampai-sampai. Jadi saya jenguk ke dalam. Bungkusan apa pula yang ada dalam teksi aku ni? Nak angkat, tak tahu makcik ni punya, takut barangnya. Jadi saya pun tak apalah. Saya matikan enjin, tutup semua tingkap. Saya jalan ke arah kawasan Labrador mencari makcik yang tadi turun teksi kata nak ambil barang. Cari punya cari, tengok satu orang pun tak ada kisi dekat taman tu. Mustahil ni. Takkan makcik ni tak ada? Dia kata turun nak ambil barang. Saya patah balik ke dalam teksi kisi. Teksi tadi saya kunci. Betul kisi. Saya datang balik dalam teksi tak ada bungkusan. Kain yang dibalut tu pun hilang. Saya tengok, saya cuba buka teksi saya, tak boleh kisi. Mustahil makcik tu boleh ambil barang sebab teksi saya dah dikunci. Masuk balik dalam teksi, masih bau pacai. Saya baca bismillah, saya istighfar, al-fatihah, semua jalan terus, kata Kak Mona. Kemudian saya buka 4 tingkap. Saya keluar daripada kawasan Labrador. Kisi nak tahu tak? Dekat kapak Labrador, kalau Kisi nampak ni, ada satu jalan bukit menuju ke arah, katanya tempat kubu pertahanan Jepun. Saya nampak makcik ni sedang berjalan, angkat kain dengan kantung yang dibawa bersama, naik atas bukit yang gelap. Bila saya nampak, saya terperanjat. Makcik ni nak ke mana ni? Niat di hati nak kejar Kisi, minta duit taksi. Tak apalah Kisi, saya halalkan sudah. Saya keluar dari kawasan tu, memandu ke main road. Sampai sekarang, kata Kak Mona, pengalaman tak dapat dilupakan. Seorang penumpang yang menyeramkan yang pernah saya jemput di kawasan Bukit Purmai dekat dengan Teluk Belanga. Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi. Itu dia seorang ibu tunggal yang berkongsi pengalaman. Memang saya tabik spring lah kepada ibu tunggal yang bertugas 2 kerja, jaga anak lain, kasih anak makan, uruskan anak sekolah, malah bertugas memandu teksi, tak cukup berehat, tetap mencari rezeki. Jadi inilah yang harus kita pandang pada kisah yang diketengahkan. Ada ajaran sebenarnya. Setiap kisah yang diketengahkan, ada di antara kisah-kisah ni boleh membuka mata, membuka minda. Jadi kalau anda adalah seorang anak kepada seorang ibu tunggal, anda seorang pelajar mungkin, fikir-fikirkanlah. Kalau mungkin ada duit $50 dalam poket, ibu berikan untuk belanja seminggu tu, kalau boleh jimatlah. Sebab ia sedikit sebanyak boleh membantu ibu saat-saat dia sedang sesak dan susah. Dia bukan sedang. Tabik spring pada Kak Mona memandu teksi. SHA, tak ada sebut nombornya. Dia sebutkan sekali nombornya di sini. Ya, terima kasihlah Kak Mona. Dan kisah Kak Mona memang menyeramkan. Di kubu, saya rasa ini saya faham, saya pernah ke sana. Dan ya, macam mana makcik tu boleh ambil barang-barang sedangkan pintu Kak Mona, semuanya Kak Mona yakin pintunya dah pun dikunci. Jadi bagaimana? Apakah penjelasan yang diberikan? Baik, teman-teman Ria 897 FM, saya akan terus dengan panggilan anda di 669-11897. Dan ingatlah, rancangan MJ12 hanya satu hiburan saja. Bersama dengan saya pada tengah malam ini. Hello, selamat pagi. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap tu? Sophia. Ya, siapa ni? Ni Kak Ya. Kak Ya. Kak Ya bawa panggilan dari mana Kak Ya?
saya. Dan Kak Ya, ada pengalaman misteri yang pernah anda alami ataupun anda dengar cerita ini dari orang macam mana? Sebenarnya saya ni terasa sangat happy. Apa? Kenapa tu? Beberapa hari tak dengar suara Casey. Oh, terima kasih. Jadi Kak Ya rindu. Terima kasih. Lebih-lebih lagi kakak saya, Mahani. Semua peminat Casey. Oh, terima kasih. Jadi selama Casey tak ada, kita tak buka radio. Kita tak buka radio. Baru ni malam buka radio. Oh, terima kasih lah. Casey balik dalam baik-baik ya. Terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang suka dengar saya bercerita lah. Saya ni macam Tok Selampit, suka duduk bercerita. Terima kasih. Baik, bagaimana? Yang sini pula ada kiriman SMS yang ingin saya sempurnakan. Yang lain boleh cuba hubungi saya di 66911897. Daripada Zarina kata, Casey, saya pernah tinggal di Bukit Perumai. Sana dulu kalau Casey nak tahu, tanah perkuburan sampai sekarang. Pernah Casey, waktu tu anak dara lagi lah. Saya tinggal dengan arwah ibu serumah. Kemudian setelah arwah ibu meninggal dunia, saya pun dah berumah tangga, dah pindah pun rumah tu dah dijual. Apa berlaku, saya ni sedang berdiri di tingkap dapur. Sambil tu saya ingat lagi, sedang berdiri di tingkap dapur sambil makan aiskrim. Aiskrim dalam mangkuk Casey. Jadi kata Zarina, ketika saya sedang makan aiskrim ni, saya terperasan dekat blok sebelah, di atas, tingkat paling atas lah, di bumbung blok tersebut, macam ada orang sedang duduk Casey. Jadi saya tenung lama-lama, wanita tu seolah-olah macam jatuh, terjun diri dari atas. Dia seolah-olah lompat lah, jatuh. Dalam keadaan nak jatuh, saya rasa antara tingkat 7 dengan 8, tiba-tiba dia terbang Casey, macam kain putih. Bila saya nampak, saya punyalah terkejut. Saya terus lari masuk ke dalam bilik ketakutan. Dan itulah antara pengalaman misteri yang berlaku. Dan baru saya terfikir, macam mana perempuan tu boleh naik sampai bumbung flat. Jadi tak lain tak bukanlah, saya rasa itu adalah kehadiran kakak cantik lah. Tapi saya waktu dulu mana ada handphone, ada kamera canggih. Kalau dulu ada handphone, saya dah snap Casey. Paparkan ini dalam Facebook. Terima kasih. Dan cerita malam ni semua girik-girik. Terima kasih kembali. Yang ini kisah daripada pengalaman teman kita, daripada Sufian berkongsi pengalaman. Katanya Sufian, Casey, selamat tengah malam. Terima kasih kerana datang balik walaupun dalam keadaan kesedihan. Terima kasihlah kerana memahamilah. Kata Sufian, pengalaman yang ingin diketengahkan ini berlaku ketika beliau dan teman-temannya menjalani perkhidmatan negara. Waktu itu saya tak nak sebut nama tempatnya lah, telah pun bertugas di salah sebuah balai bomba di Singapura. Casey, balai bomba di Singapura. Balai bomba yang saya bertugas ni belakangnya hutan. Sekarang ni dah tak ada lagi Casey. Balai bomba tu dah dijadikan tempat apa, saya tak pasti. Tapi belakang balai bomba yang dulu saya bertugas ni hutan Casey, setebal-tebalnya. Dan storeroom, tempat simpan barang lah di balai bomba ni, jauh di belakang. Tempatnya nak naik bukit. Saya rasa saya macam benar bertugas dekat balai bomba ni. Sampai tempat lah ni. Okey, betul betul. Balai bomba yang disebutkan ni dulu, sekarang dah tak wujud lagi. Tak apa, boleh cakap. Kata beliau ni, storeroom memang jauh daripada balai bomba yang disebutkan tu lah, main entrance tu. Pejabat utama tu nak naik ke storeroom tu kena jalan bukit jauh di belakang. Dan kata teman kita Sufian, waktu malam tu saya punya encik suruh saya ambil barang lah dalam store, sebab kita nak perlukan waktu keesokan hari ada drill. Jadi saya ajak teman saya yang lain, semua malas. Ada yang sibuk berbual dengan matai kat telefon, ada yang sibuk main gitar. Habis saya pergi seorang lagi kata Faizal. Jadi apa yang berlaku teman-teman Ria 897? Inilah dia. Waktu tu malam, sekitar pukul 11 malam. Jadi apabila encik saya dah suruh, saya pergilah. Berjalan seorang diri. Pada mulanya memang tak rasa apa-apa pun, sebab dah berapa lama pun bermalam di sana. Bila jalan semakin dekat, saya seolah-olah nampak ada orang lari Casey. Lari ke belakang store tersebut. Bila orang tu lari, ni mesti salah seorang fireman nak takut-takutkan saya. Saya pun buka pintu depan, saya pergi ke salah satu bilik untuk ambil barang. Setelah barang-barang tu saya ambil, masukkan dalam plastik, saya dengar ada orang buka paip air di dalam bangunan kecil storeroom tu. Saya pun pergilah dekat dapur dan ternampak Casey, memang benar ada orang buka air. Saya matikan paip air tersebut. Casey, alangkah terperanjatnya apabila saya perhatikan dekat tingkap
Di belakang storeroom tersebut berdirinya seorang wanita sedang memerhatikan saya. Lidahnya punyalah panjang Kisi. Bila saya nampak, astaghfirullahalazim, saya terpekik Kisi. Barang-barang di tangan semua jatuh sebab banyak barang saya angkat. Saya angkut barang tu dan saya tak kunci pun pintu store. Daripada storeroom turun ke bukit sampailah ke general office. Saya pekik sekuat-kuatnya, tolong, tolong. Macam orang gila, macam orang tak betul. Kawan-kawan yang lain yang berada di bilik atas semua tengok pada saya sebab di sana ada dormitory. Di dormitory semua menjenguk. Kenapa sampai ada yang turun. Sampai staff sarjan pun turun tanya pada saya. Kemudian saya cakap lah apa saya nampak. Dia kata, kenapa kau pergi seorang tak ajak? Saya tanya semua tadi, semua tak nak ikut. Sampai ke bawah saya serahkan pada officer. Officer saya tersenyum seolah-olah dia tahu apa yang saya nampak. Itulah pengalaman tak dapat dilupakan. Sekarang ni balai bomba tu pun dah tak wujud lagi Kisi. Semua dah berpindah ke tempat lain. Terima kasih dan selamat tengah malam. Memang saya harus saku. Saya tak tahu balai bomba tu ada makhluk ni ke tidak. Saya tak pastilah. Tapi memang seram. Waktu malam store dia memang jauh sangat. Betul Kalau pergi sorang-sorang, itu kes kronik namanya. Waktu sekarang 1.49 pagi dan sepatutnya waktu macam ni saya selalu putarkan lagu oleh kerana saya bercuti panjang, tak apalah saya teruskan cerita sampai 1 pagi lah. Terima kasih Betul. Jadi ini bermakna saya cerita lebih kurang 40 minit, 45 minit non-stop. 45 minit tanpa henti untuk anda. Baik, kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Dan awal tadi kisah di balai bomba. Ada yang kata, Kisi, balai bomba ni saya tak bercakap lah walaupun tempat tu, balai bomba tu tidak beroperasi di tempat tu, tapi tempat tu masih digunakan. Jadi tak boleh cakap macam tu kisah-kisah yang diketengahkan. Dan ada yang kata, Kisi, kisah yang Kisi ceritakan dalam saluran YouTube Kisi memang semua best, kudus. Kerana Kisi lakukan semua ini untuk pendengar. Biasalah, kalau saya mampu saya buat, tak mampu burung tiung makan betik lah. Lain kali buat pun cantik. Ada yang kata, wah Kisi, lain kali Kisi buat cerita-cerita macam ni, pergilah tempat-tempat yang lain Kisi, mungkin ke Indonesia ke. Yalah, duit kau terbang awak nak sponsor ke, duit hotel semua. Kalau ada sponsor boleh saya pergi je no problem. Ada orang taja kan. Okey. Yang ini kiriman daripada pendengar kita. Terima kasih sekali lagi bagi yang hadir. Ada yang kata terhibur dengan acara tersebut walaupun overshot, tapi Kisi memang menghiburkan. Terima kasihlah pada Kak Ramla, pada Siti, pada siapa lagi ni, Zul yang juga terhibur dengan rakan-rakannya. Daripada Arman kata, kami 5 orang Kisi, member saya semua datang untuk konsert ni tahu Kisi. Terima kasihlah terima kasih pada anda. Baik, yang ini dari siapa ni? Ada kata Kisi memang betul dari Ami Ami Midras. Di Jurong Lake Park ada pohon beringin, pokok beringin, dan ada yang lari termasuk dalam tasik tau, dan buaya makan. Kisah benar Kisi, ada buaya lagi. Wah, dahsyat ni Yang ini ada kata Zah Ismail, sungguh bagus Kisi cerita kisah-kisah. Saya dah sampaikanlah mesej anda dari Jeffrey Abdullah yang kirimkan. Katanya syabas lah, walaupun baru tapi tetap boleh melakukannya. Macam-macam pertanyaan, tak maaf lah Yang ini kiriman-kiriman yang lain. Kalau ada menggunakan camcorder yang ada fungsi untuk night vision infrared mode, pasti penampakan. Sebenarnya saya buat rakaman video yang anda lihat di YouTube tu bukan nak tunjukkan tempat tu ada makhluk ke, bukan sebab tu saya tak nak anda salah tafsir, salah faham. Saya cuma di sana baca email yang saya terima, itu je. Tak ada niat nak tunjuk sebelah kiri ada ni, sebelah kanan, atas saya ada. Tapi itulah kalau mungkin ditangkap gambar video tersebut, rezeki masing-masing lah. Saya pun tak tahu sejauh mana kebenarannya mungkin kumbang yang terbang, mungkin lens flare yang kita mungkin tak pastilah. Apapun, ingatlah semua hiburan saja. Saya pun memang rasa takut sana satunya nyamuknya memang non-stop lah. Bila awak tengok cerita di perhentian bas yang saya bacakan, tergaruk-garuk, memang gatalism. Betul, tak boleh tahan Dan juga nyalakan anjing memang tak henti-henti. Yang saya hairan, bila saya duduk dekat bus stop, anjing gung 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 tak henti-henti. Saya bangun dari bus stop tersebut, saya jalan dekat tepi tiang, anjing tu stop menggonggong. Anda cuba tonton dan perhatikan video tersebut. Bila saya duduk dekat bus stop, anda dengar background bunyi anjing tanpa henti.
Saya bangun, saya jalan pergi ke tiang lampu tu. Saya tunjukkan tiang tu. Satu ekor anjing ni bunyi pun tak dengar. Jadi siapa yang boleh mengesahkan tu? Saya pun tak tahulah. Mungkin anjing marah lah. Saya datang duduk kat bus stop. Aku punya. Baik, kita akan teruskan kisah misteri 12 669 11897. Yang ini daripada, terima kasih bagi anda yang berikan ucapan-ucapan tahniah lah ya. Daripada pendengar kita, okey, yang ini tak bernama 3440, terima kasih. Daripada Rosli katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman dan kisah ini berlaku di pejabat saya. Saya ni tak pernah umur KC, overtime sampai pukul 11 malam. Paling-paling pun pukul 8 saya dah balik rumah. Tapi waktu itu saya banyak sangat kerja sebab salah seorang daripada teman tiba-tiba berhenti secara mendadak. Jadi kerja-kerja beliau harus saya lakukan. Dan tak lama lagi waktu itu pula nak dekat audit. Terpaksalah saya bersengkang mata balik selewat jam 11 lebih malam. Jadi apa yang berlaku bila saya dalam pejabat ni seorang diri. Rakan-rakan yang lain semua dah pulang. Sedang saya sibuk buat kerja. Saya dengar ada bunyi orang buka tutup salah satu laci lah di salah satu cubicle. Saya tak tahu di mana. Tapi dengar ke si orang buka dan tutup laci. Bunyi hempasan yang begitu kuat. Daripada saya beri perhatian pada kerja saya, terganggu emosi saya, perasaan saya ni. Mulalah saya tulis, tapi fikiran saya melalut ke lain. Oleh kerana dah terganggu fikiran saya pun berhenti. Mulalah bungkus barang-barang saya. Kemudian KC, dalam masa yang sama juga sedang saya bungkus barang-barang, kata Rosli, laci yang sama atau tidak dibuka dan dihempas buat kali kedua pada malam yang sama. Seperti biasa, saya ikutlah kata-kata orang yang pernah saya dengar. Cakap perkataan ni, aku tak kacau kau jangan kacau aku. Saya cakap KC, saya lafazkan sekuat-kuatnya. KC nak tahu tak, selepas saya kata aku tak kacau kau jangan kacau aku, dalam satu pejabat, semua laci saya rasa terbuka dan dihempas dalam masa yang serentak. Sampaikan saya takut nak keluar, nasib baiklah saya ada nombor pengawal keselamatan. Saya telefon guard room, 2 orang pakcik naik atas. Saya kata dalam ofis ada perompak. 2 orang pakcik naik atas, masuk ke dalam ofis. Kemudian dia terkejut, nampak berselirak KC, laci semua terbuka. Seolah-olah ada orang buka laci dan menggeledah. Katanya pejabat yang saya ada di dalamnya. Kemudian pakcik tu tanya, Mana apa cik? Kau cakap ada perompak ni bersirak macam ni. Tak apa cik, nanti saya ceritakan. Saya pun tutup laci saya. Saya minta pakcik tu temankan saya, tutup semua laci yang lain. Saya keluar. Kemudian pakcik tanya, kau cakap ada perompak tadi, mana perompaknya? Tak cik, laci tu bukan saya buka dan tak ada perompak. Dan saya ceritakanlah A sampai Z apa yang berlaku. Pakcik tu pun terkejut. Dan pakcik kata, memang pernah kadang-kala di waktu malam bila dia buat clocking di tingkat tempat saya bertugas, tingkat 4 ni, bilik saya ni walaupun dah ditutup dengan slider, tapi tetap dari dalam dengar orang ketuk beberapa kali, tapi dia tetap tidak indahkan. Bila saya dengar, saya terperanjat. Dan sejak malam itulah, saya tak akan stay back KC sampai pukul 11. Paling-paling 8 malam. Sebab pukul 8 pun, masih ada rakan-rakan kerja yang lain. Masih ada dalam pejabat. Selepas pukul 8, kebanyakan semua dah pulang. 11 malam, pastinya saya seorang diri. Terima kasih. Dan selamat tengah malam dari Rosli. Saya akan teruskan dengan kisah pengalaman misteri. Tapi sebelum tu ada kiriman SMS yang ingin saya semak. 669 11897. Daripada Kak Juria katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Kakak tak sabar sebenarnya nak tunggu KC kembali, nak sampaikan cerita yang menakutkan berlaku dalam rumah kakak. KC, tempoh hari anak kakak kejut kakak pukul 3 pagi bila dia nak ke tandas. Anak kakak ni baru berusia 10 tahun. Anak gadis kakak lah, anak perempuan. Bila dia kejut kakak, suruh temankan pergi toilet. Kakak pun terbangun di waktu malam, mengantuk sangat KC sebab baru tutup radio dengan MJ12. Jadi kakak kata pergilah sendiri. Dia kata tak nak, takut apa? Bila anak kakak kata ni, katakan sesuatu lah, saya akan beritahu anda kejap lagi. Daripada mengantuk, KC terus segar-bugar dibuatnya. Dan tak sabar pula 2 hari kemudian nak ceritakan kisah ini pada KC, tapi KC cuti panjang. Jadi Kak Julia kata, anak kakak kata dia takut. Kakak tanya kenapa? Katanya dekat tingkap dapur ada orang menyangkung.
Casey, sejak malam tu, setiap kali sebelum semua tidur, kakak akan tutup tingkap Casey, tingkap dapur khususnya lah. Dan sampailah ke saat ini, hari ini pun memang tingkap dapur kakak kunci rapat, sangat takut. Itu dia Kak Julia. Baik, bersama dengan kita. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa bercakap ni? Nama saya Bob. Bob panggilan dari mana, Bob? Teluk Belanga. Teluk Belanga, Bob. Baru dengar kisah di Teluk Belanga. Di Teluk Belanga, rumah anda dekat dengan tanah perkuburan ke jauh sedikit? Jauh sedikit. Dan pengalaman Bob tentang apa? Silakan. Silakan. Saya ada satu pengalaman tentang satu hari tu saya pernah pergi menyambut teman saya punya hari jadi. Semasa tu kita macam pergi pada waktu malam lah, kita tak nak pergi waktu pagi. So pada masa tu saya ingat masa tu kita pergi di daerah Bukit Gombak dalam waktu 12:30 malam. Jadi bila kita tengah celebrate kawan saya punya hari jadi ni, tengah celebrate tiba satu teman saya yang saya takkan beritahu namanya, tiba-tiba macam dia dengan gerak geriknya lain macam sedikit. Tu kawan saya, kita semua ingat dia macam normal je lah, okey tak apa, kita tegurkan dia. Tiba makin lama dia kepala dia tunduk ke bawah dan dia tiba mula menangis. Dia menangis tu kita terus macam dah lain saya macam ni, saya pun dah rasa bulu roma pun dah ternaik. So kita macam cakap, asal kau nangis? Dia terus diam dia. Terus dia tiba lari ke dalam satu semak samun ni tu, macam nak dia ada macam ada orang macam nak memanggil dia masuk dalam semak samun tu. So dari situ kita dapat tahu yang dia tengah baru kena rasuk kat daerah situ. Dan kita pun macam alamak, macam mana nak buat ni? Dan kita ramai-ramai kita tegurkan semangat kita orang, dan kita ramai-ramai bacakan Al-Fatihah dan apa yang ayat-ayat yang kita boleh baca. Dan Alhamdulillah selepas 4 jam gitu baru kawan saya tu dah pulih semula daripada keadaan dirasuk tu. Itu saja Casey ya. Ya, terima kasih ya. Sama-sama. Kembali. Baik, 669-11897, 669-11897 dari Izul katanya di sini. Apa khabar Casey? Khabar baik. Saya ingin bercerita satu pengalaman. Ini satu lagi kisah daripada salah seorang abang bomba. Izul kata, saya ni perkhidmatan negara bertugas sebagai firefighter. Dan waktu itu ada satu kebakaran di salah sebuah kawasan lah yang saya tak nak sebutkan. Mungkin ini mangsa-mangsanya kebakaran tersebut ahli keluarga sedang mendengar. Jadi Zul menceritakan lah, dan setelah kebakaran itu berlaku, ada 2 kematian dalam rumah. Kedua-duanya anak kecil Kisi. Memang kesian. Yang satu ni sembunyi di bawah katil. Dan seorang lagi, sebenarnya saya pada mulanya saya walkie lah, saya punya officer mengatakan ada satu kematian di bawah katil sedang berpeluk tubuh anak kecil. Dan seorang lagi pula saya perasan, bila saya walkie pada officer saya kata ada survivor satu. Jadi officer pun kata, oh survivor. Wah, dan suruh saya cepat-cepatlah dapatkan bantuan lah daripada medik yang ada. Jadi survivor bila medik naik ke atas, paramedic lah naik ke atas, tanya mana? Saya kata dekat dapur, sebab saya nampak ada budak seolah-olah menjenguk daripada tandas. Bila paramedic pergi ke dapur, sedang saya ni berada dalam bilik lah memerhatikan mayat budak kecil yang terbakar di bawah katil. Paramedic keluar, dia kata mana ada orang, dekat dapur ada satu lagi mayat terbakar Kisi. Bila saya dengar, saya terkejut sebab awal tadi saya terperasan memang ada budak kecil sedang menjenguk tengok saya. Jadi saya fikirkan survivor, saya tak puas hati, saya pergi. Memang benar Kisi, dalam tandas seorang lagi. Memang menyedihkan pengalaman ini, dan saya memang tak dapat lupakanlah peristiwa. Terima kasih Kisi, maaf kalau kisah saya ringkas, tapi itulah pengalaman saya dari Izul, salah seorang firefighter di Singapura. Dah menyedihkan kalau keluar rumah mungkin kalau masak tu jangan lupa
Walaupun nak pergi kedai sekejap je KC beli minyak masak. Kemudian awak panaskan air ke panaskan lauk, awak tinggalkan. Kadang-kadang sekejap tu bila dah turun bawah jumpa members, dah lama Kak Jah tak jumpa. Awak pun lupa awak masak air kat atas ataupun panaskan lauk, berbual celutir panjang sampai dapur berasap. Tu dia baru dipanggil kalau dapur tak berasap. Jadi sekarang ini menjadi korban lah. Kisah Izul tak lengkap tapi saya rasa memang sedih lah. 2 anak menjadi korban mangsa kebakaran ni. Memang harus kita menjadi seorang ibu, ayah, nenek, datuk yang bertanggungjawab. Jangan sampai macam tu. Baik, kita jawab panggilan yang terakhir 669-11897. Hello, selamat pagi. Ya, halo, apa kabar Ren? Ya, Pak Raden ada kronik kes ya, Kesi? Ya, silakan. Ya, ini Pak Adin nak cerita. Ini tentang, ini Pak Adin selalu kena kronik kes, selalu lover. Ini bukan saja lover, pasangan. Sebenarnya apa, Kesi? Orang budak pemuda tu, dia baru dapat pas lesen kereta. Jadi bila dapat lesen kereta ni Kesi, dia tu rupanya mungkin nak tunjuk step kasih sayang dengan kekasih girlfriend dia. Jadi dia sudah merayap nightlife, hari-hari meronda siang malam, putar satu Singapura, betul-betul kronik. Tapi apa yang bikin Pak Ali nak cerita, sebenarnya Kesi, itu pasal ya Kesi, apabila kita membuat satu perkara tu dengan gila-gila, atau like orang putih cakap apa tau, like nobody business, like the world belong to you, something happen. Apa nak bikin Casey? Bila mak dia cakap dengan dia, kau baru pas kereta, kau Casey tahu dia tak ada kereta, tapi dia sanggup setiap minggu, tak tahu mana dia ada duit, mungkin orang kaya ke apa, dia sewa kereta. Dalam dia sewa kereta tu Casey, Pak Din nak cakap satu, ini Pak Din tak nak sebut tentang keaiban cerita pasal kereta lah. Sebenarnya dalam satu daripada kereta yang dia sewa ni Casey, ini Pak Din tak nak cerita, takut nanti menyejas bisnes kereta. Tapi katakan antara kereta yang dia pilih ni, dia ni perangan Casey, dia pilih kereta apa tau, high tech Lexus. Jadi bila dia pilih kereta Lexus ni Casey, sebenarnya Pak Din nak cerita, dalam dia pilih banyak kereta, selalu dia pilih setiap minggu, dia pilih Jaguar, dia pilih special kereta macam high tech, macam setiap orang kaya millionaire anak. Jadi satu hari dia sudah pilih satu kereta dalam bentuk Lexus. Pak Din tak nak sebut siapa tempat kereta sewanya lah. Dalam dia kereta tu Casey, dia meronda, dia bawa girlfriend dia dan dia pergi mana-mana. Tapi tanpa dia sedar Casey, dia stop satu destiny, iaitu di penghujung Punggol. Punggol ni ada satu tempat penghujung laut yang boleh menghadap Pasir Gudang. Tapi Casey tahu apa tak Casey? Rupanya apa nak Pak Din nak cerita, dalam dia duduk, dia bergurau senda dan 2-3 pagi, dalam keadaan tahulah lover, dan kadang ingin juga nak bikin orang putih cakap apa, lovebird, nak bermesra-mesra. Tapi dalam dia mesra, rupanya Casey ada satu chronic case unseen force, yang kereta tu ada penjaga, penunggu yang tak suka kepada, macam seperti ada unseen force yang jealous pula. Jadi kereta tu Casey, rupanya ada satu penunggu yang tak suka dia buat maksiat Casey. Rupanya ada penjaga kadam dalam kes itu. Kereta tu sebenarnya Pak Din nak cerita, bila nasib baik apabila perempuan tu histeria dulu, dia nak histeria. Tapi bila dalam dorang histeria tu, laki-laki tu sempat menelpon mak dia, dan mak dia, mak tolong mak, saya di Punggol N ni, apa terjadi? Tonton nama perempuan tu, kasih tahu Linda. Linda mak, kita baru tengah nak duduk mak, gurau senda kat sini, tengok sambil tengok pandangan kat kereta ni bergoyang mak. Tapi dia tak cerita lah, sebenarnya dia nak romantika. Tapi apa terjadi dalam keadaan begini mak, tolong mak. Rupanya suara Linda tu dah mengilai macam cik pun, dan akhirnya, dan sebelum Pak Adin datang untuk settle kronik, dia sempat telefon, dia kasih tahu dekat mana, abang dia pula tu taxi driver, jadi ada pengalaman mana road area. Jadi dalam gitu, lepas mak dia telefon mak dia pula terpekik macam naik sawan. Jadi bila Pak Adin sampai, Pak Adin tengok kedua-duanya telah histeria dalam keadaan semi-naked, dalam keadaan nasib baik. Orang ketika Pak Adin tak sampai hati, Pak Adin cakap dengan abang dia, dengan kakak ipar dia, kau handle perempuan dia dulu, pakaikan tutup aurat dia sikit, pakaikan jaket ke apa. Dan laki-laki ni kalau boleh, orang kata kirakan, mak cakap sopankan pakaiannya. Jadi bila Pak Adin tengok Casey, rupanya dalam malam tu
So kita apabila Pak Din settle chronic case, ini Pak Din nak cerita nasihat, bukan Pak Din nak cerita putus-pusung, tanda pendek. Sebenarnya Casey, kadang-kadang kereta yang kita sewa ni, we do not know what is the background, there's what is the life history of the car that you rented. Rupanya bila Pak Din tengok, Pak Din test, rupanya kereta ni Pak Casey pernah ada juga kematian di dalam kereta yang pernah juga orang berasmara dana Casey. Iaitu kereta ni pernah terjadi tragik, apa tahu, lovers membunuh diri di dalam kereta ni. Jadi yang tersampuk apabila diorang berromantika, ingin bermanjalah orang yang disayang. Apabila dia nak bermanja, rupanya the spirit of the two lovers that had been dead has possessed the two bodies. One possessed the girl, one possessed the boy. Dan akhirnya mereka telah tersampuk rohani orang yang pernah tragik mati berkasih-kasihan di dalam kereta. Dan kereta tu ada history tentang kematian asmara dana lover yang mati. Bukan kerana lover mati Casey, mereka membunuh diri lepas bermesra kerana mungkin diorang ada sebab mereka weekend suicidal mindset. Dan itulah bila Pak Din datang, Pak Din tanya, siapa nama kau? Linda. Dia cakap mailing. Bukan mailing nama. My name mailing. Dia translate Mandarin. Siapa nama kau? Ini dia cakap John. Jadi Pak Din cakap, who are you? Habis dia cakap, I don't want to let this go. Why he come and disturb my affair? This is my personal affair. Jadi waktu mereka bermesra tu Casey, rohani, the spirit of the dead, orang yang pernah membunuh diri melalui gas sebelum mereka bermesra tu masih ada. Tapi kereta tu rupanya tak di-scrap, dihantar balik untuk disewa. Jadi untuk sewa-sewa kereta ni rupanya ada chronic unseen force roaming dekat dalam, kisah tragik past date of the memory Casey. Dan mereka tersampuk dan akhirnya Pak Din dapat settle chronic case. Itu pasal Pak Din cakap, apa benda kalau kita nak sewa atau kita gini, kalau kita tak tahu Casey, kadang-kadang dalam kereta tu nampak indah, it looks so beautiful, dia bersewa high-tech Lexus, rupanya ada tragic unseen love affairs punya couple suicide themselves in the car. Go anybody that try to make love, the couple will possess, the dead spirit is around there. Cangkaka. Tapi chronic case, tapi alhamdulillah Pak Din nak dapat settle chronic case. So whoever, sesiapa if you got your loved one, kalau nak ambil hati jangan meronda-ronda lah, merayap-merayap. Kita tak tahu kereta sewa tu siapa yang ada dalam. But don't worry, you must have faith in Allah. Don't worry, Allah protect. Tapi maybe it's hard luck for this couple Casey. Baik, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, saya rasa tengok jam pun dah 12 minit tengah malam ataupun pagi. Selamat pagi semua. Jumpa anda hari inilah sebentar nanti dalam satu lagi episod Misteri Jam 12. Dan Zah, dah nak pulang Zah? Dah timba ilmu Zah? Betul lah, saya tengah dengan khusyuk sekali pasal Pak Radin ni. Dah sampai-sampai tu baca komentar daripada laman Facebook. Ramai ada komen saya simak nanti komen-komen Jangan ketawa Zah. Kita kena hormat Ya tak, saya bukan kena apa. Saya tahu komen-komen ni. Komen awak ni Zah, Misteri 12 kena seram Okay. Mood dia kena seram sikit. Zah cuba buat suara-suara. Kalau anda semalam pembuka TV, macam mana suara anda? Nak dengar sikit lah suara Zah. Apa khabar para pendengar Misteri Jam 12? Kalau kau cakap gitu 1 jam napas kau hilang Dia bukan napas bukan itu macam Alif Aziz Napas dia panjang Alif ya, lagi cuba lagi. Macam mana tu? Dia call-call dia betul ke salah ni? Apa khabar semua para pendengar ya? Macam gitu Nanti saya train lah. Okey, lepas ni jangan balik. Jumpa anda semua. Terima kasih.